Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita sama-sama bertemu lagi dalam sesi pengajaran pada kali ini. InsyaAllah Ustaz hari ini akan membincangkan berkaitan dengan tajuk Hajjatul Wada'. Sebelum kita memulakan sesi pengajaran, mari kita lihat dahulu kandungan berkaitan dengan tajuk. Standard kandungan 5.4 merumus dan mengaplikasikan i'tibar daripada peristiwa Hajjatul Wada'. Standard pembelajaran 5.3.1 menerangkan data belakang peristiwa Hajjatul Wada'. 5.3.2 menjelaskan kronologi peristiwa Hajjatul Wada'. Objektif kita, pertama, murid dapat menerangkan latar belakang peristiwa Hajjatul Wada'. Kedua, menjelaskan kronologi peristiwa Hajjatul Wada'. Baik, apa itu latar belakang Hajjatul Wada'? Sebelum kita melihat kepada latar belakang Hajjatul Wada', Ustaz suka menerangkan bahawa Hajjatul Wada' merupakan haji yang pertama kepada Nabi SAW dan juga haji yang terakhir kepada baginda SAW. Kita tengok perbualan di antara seorang ayah dan ibu dengan dua orang anak. Baik, Hakim dan Farhanah, iaitu anak dia. Ditanyakan kepada ayahnya oleh Hakim, apakah itu ataupun ceritakanlah tentang latar belakang Hajjatul Wada' kepada kami, kata Hakim. Ayahnya menjawab, Nabi SAW pada ketika itu sudah 9 tahun berada di Madinah dan tidak pernah mengerjakan haji. Sehinggalah pada bulan Zulqa'aidah tahun ke-10 Hijrah, Nabi membuat pengumuman untuk mengerjakan haji pada tahun tersebut. Apabila kaum muslimin mendengar berita bahawa baginda SAW hendak mengerjakan haji, ramai yang mahu menyertai baginda. Bilangan mereka sekitar 90,000 orang. Hakim kata kepada ayah dia, Masya Allah, ramainya. Bilakah mereka berangkat ke Mekah, ibu? Ibunya menjawab, Nabi SAW dan kaum muslimin berangkat ke Mekah pada 25 Zulqa'aidah tahun ke-10 Hijrah. Seterusnya kita lihat kronologi peristiwa Hajjatul Wada'. Bagaimana Nabi SAW melakukan haji pada waktu tahun ke-10 Hijrah itu. Baik, bagaimana Nabi melakukan haji itu, kita lakukan sekarang. Sampailah bila-bila. Itulah ajaran yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi dan seterusnya kepada umat Islam. Baik, kronologi yang pertama. Nabi SAW berada di Zulhulaifah. Dari Madinah, baginda dan kaum muslimin menuju ke Zulhulaifah. Mereka bermalam di sini, kemudian berihram. Satu tempat sebelum sampai ke kota Madinah di tanah disebut di tanah halal. Ada satu tempat namanya Zulhulaifah. Nabi SAW duduk di situ dan pakai ihram, berniat di situ. Yang kedua, Nabi SAW meneruskan perjalanan dan setibanya di sini. Di sini itu di mana? Di Zutuwa. Baginda berhenti dan bermalam. Perjalanan Nabi SAW daripada kota Madinah ke kota Mekah jauh. Bukanlah menaiki bas ataupun menaiki kenderaan yang laju. Nabi SAW menunggang unta dan ataupun kuda. Yang ketiga, sampai ke Mekah. Sampainya Nabi SAW di Baitullah, baginda melakukan tawaf dan sa'i. Bila sampai ke Mekah, masuk ke Baitullah, masuk ke Masjidil Haram, Nabi SAW tawaf dan sa'i. Kemudian keempat, pada
8 Zulhijjah. Nabi SAW bermalam di Mina dan keesokan harinya baginda ke Arafah. Waktu malam tu sampai di Mina, Nabi SAW bermalam dan baginda terus ke Arafah untuk hari ke-9. Iaitu nombor 5, Nabi SAW berada di Arafah pada 9 Zulhijjah untuk melakukan ibadah wukuf. Syarat wajib untuk haji yang pertama mestilah ada wukuf, rukun haji yang pertama itu. Kemudian menyampaikan khutbah terakhir di khalayak kaum muslimin. Nabi SAW berkhutbah di Arafah dan khutbah itu merupakan khutbah yang terakhir dan Nabi SAW menyampaikan pelbagai pesanan dalam khutbah itu. Kemudian yang keenam, Nabi SAW bergerak daripada Arafah menuju ke Muzdalifah pada 10 Zulhijjah. Selepas Nabi SAW berwukuf, Nabi SAW menuju ke Muzdalifah dan bermalam di sini. Bermalam di sini itu bermaksud bermalam di Muzdalifah. Kemudian yang ketujuh, pada 11 hingga 13 Zulhijjah, Nabi SAW melakukan ibadah melontar jamrah dan menyembelih unta. Bila Nabi SAW dah selesai melontar ketiga-tiga jamrah yang berada di Mina itu, Nabi SAW menyembelih unta, iaitu menyembelih korban. Dan seterusnya Nabi SAW kembali ke Mekah melakukan tawaf, kemudian Nabi SAW bertolak ke Madinah setelah menyelesaikan ibadah haji. Sebenarnya ibadah haji ini tidak lama, hanya lebih kurang 4 ataupun 5 hari sahaja. Tapi susah nak buat. Baik, itu saja penerangan Ustaz berkaitan dengan Hajjatul Wada' untuk siri yang pertama. Selepas ini kita akan sambung kembali siri yang kedua, insya-Allah pada ahadi akan datang. Berjumpa lagi di lain siaran. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.